Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada ahli panel Dr. Izran Sarazin bin Muhammad dan Dr. Long Shouting. Nama saya Nur Hayati binti Awang, pelajar tahun akhir Sarjana Pengurusan Aset dan Fasiliti. Dalam pembentangan saya pada hari ini, saya akan merangkumi 8 bahagian utama, iaitu latar belakang kajian, penyataan masalah, persoalan objektif kajian, metodologi kajian, skop kajian, analisis data, penemuan kajian dan rumusan dan cadangan kajian. Secara amnya, pengurusan aset dan fasiliti yang holistik akan memberi tumpuan terhadap pengurusan penyelenggaraan dan pelaksanaan audit terhadap sesuatu aset ataupun premis. Kerajaan telah menetapkan dasar pengurusan aset kerajaan pada tahun 2015 yang memberi penekanan terhadap pengurusan aset sehinggalah kepada audit sesuatu aset itu. Dalam dasar ini, ia amat menekankan terhadap pengurusan penyelenggaraan yang memberi fokus kepada pelanggan dan juga pulangan terhadap pelaburan. Audit bangunan berperanan sebagai alat untuk mendapatkan maklumat bagi tujuan melaksanakan penambahbaikan berdasarkan keadaan semasa aset dan jangkaan yang diharapkan. Sejak dahulu lagi, isu keselamatan di bangunan-bangunan kerajaan khasnya sering mendapat dan diperkatakan. Ini melibatkan insiden-insiden kebakaran dan runtuhan dan lain-lain lagi yang telah banyak berlaku. Persoalan yang timbul adalah sejauh manakah tahap keselamatan sesebuah bangunan kerajaan tersebut dapat ditentukan. Ekoran daripada insiden-insiden ini, pihak Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerja NIOS telah meminta agar bangunan-bangunan kerajaan yang melebihi 20 tahun dilakukan audit bangunan dan keselamatan bagi mengetahui tahap keselamatan sebenar bangunan kerajaan tersebut. Dalam persoalan semasa adalah kewujudan Institut Latihan Awam iaitu ILA yang merupakan premis awam yang perlu dilihat tahap pengurusan aset dan fasiliti. Kenapa ILA? ILA ini adalah berfungsi untuk menyokong pembangunan intelektual penjawat awam dan swasta, melahirkan paras kecekapan dan mutu profesional sesebuah organisasi. Penguasaan di dalam pengurusan bakat turut dipengaruhi oleh kemudahan aset yang mampu diberikan oleh institut tersebut berpandukan tahap kecekapan aset semasanya. Kalau kita lihat di Malaysia sahaja, kita ada lebih kurang 400 institut latihan awam di bawah 22 kementerian, seperti mana digambar rajah di sebelah. INSPAN adalah merupakan institut latihan awam di bawah Kementerian Kewangan yang telah diwujudkan sejak tahun 1985 lagi. Sepanjang kewujudannya, belum pernah dijalankan audit bangunan ataupun keselamatan terhadap aset dan fasilitinya. Daripada isu ketiadaan aset ini, maka timbul persoalan apakah faktor-faktor yang menyumbang terhadap tahap pelaksanaan audit di bangunan INSPAN dan juga apakah faktor utama yang mempengaruhi tahap pelaksanaan audit di bangunan INSPAN. Oleh itu, kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan audit bangunan di INSPAN dan juga untuk menentukan faktor kritikal dalam melaksanakan audit bangunan di INSPAN. Dalam kajian yang dijalankan ini melibatkan 5 peringkat yang utama, iaitu yang pertamanya adalah cadangan kajian dan kerja awalan, kajian teori yang mana kita mengkaji kajian literature, pengumpulan data, analisis penemuan dan cadangan dan kesimpulan. Setelah penyataan masalah, kita telah membawa kepada objektif kajian di mana tadi terdapat 2 objektif kajian yang kita telah kenal pasti, iaitu mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan audit bangunan INSPAN, menentukan faktor kritikal yang melaksanakan audit di bangunan INSPAN. Daripada ulasan literature, kita akan menerangkan berkenaan dengan definisi audit, objektif, gerak kerja dan sebagainya. Kemudian menerangkan berkenaan dengan keperluan skop untuk melakukan audit. Pengumpulan data terhadap kes kajian ini dilakukan dalam 2 peringkat. Yang pertamanya iaitu data primer dan yang keduanya adalah data sekunder. Data primer ini kita dapat melalui kaedah temu bual. Dan data sekunder kita dapati daripada tesis, jurnal dan laporan-laporan serta rekod. Kemudian daripada analisis kajian ini, yang kita akan melihat sama ada ianya mencapai objektif kajian atau tidak. Kemudian diakhiri adalah kesimpulan dan cadangan. Dalam bab ini, untuk temu bual yang kita telah kenal pasti, responden yang telah dikenal pasti untuk tujuan ini adalah pengurusan pihak INSPAN dan UPHF, Intan dan ILKAP,
juga pihak yang berwajib iaitu JKR. Bagi skop kajian, dalam kajian ini saya telah memilih INSPEN sebagai kajian kes. INSPEN ini adalah merupakan institut latihan awam yang telah dibangunkan dengan kemudahan sebuah institut latihan pendidikan pada tahun 2007 dan telah beroperasi sepenuhnya pada tahun 2011. Pembangunan yang terdapat di atas tapak seluas 40 ekar ini adalah merupakan blok pentadbiran, pusat latihan, akademik, asrama pelajar, kompleks sukan dan kuartus. Bangunan-bangunan ini juga dilengkapi dengan pelbagai peralatan seperti MNE, sistem penghawa dingin, sistem lift, sistem siaraya, sistem pencegahan kebakaran dan lain-lain lagi. INSPEN sebenarnya menjalankan fungsi sebagai satu institut latihan, penyelidikan dan juga akademik. Disebabkan fungsinya yang pelbagai ini, bangunan ini dilihat adalah satu bangunan yang amat penting untuk dikaji dari segi pelaksanaan audit yang sebenarnya untuk memastikan keselamatan penghuni, pengunjung dan juga pelajar yang terdapat di INSPEN ini. Untuk analisis data, pengumpulan data kita telah lakukan dalam dua peringkat utama, iaitu melalui kajian literature, di mana melalui kajian ini kita dapat menentukan kriteria audit bangunan serta faktor kejayaan audit tersebut. Kemudian kita juga telah mengadakan temu bual terhadap mereka yang terlibat secara langsung dalam pengurusan aset di Institut Latihan Awam. Mereka yang di temu bual ini saya kategorikan kepada 5, iaitu yang pertamanya adalah pihak pengurusan INSPEN, unit pengurusan harta dan fasiliti INSPEN, unit pembangunan dan penyelenggaraan Intan, unit penyelenggaraan ILKAP dan juga pihak yang berkuasa iaitu pihak Jabatan Kerja Raya. Manakala kaedah analisis yang digunakan, seperti mana yang kita tahu, bagi temu bual ini saya menggunakan analisis kandungan, di mana melalui temu bual berstruktur terhadap responden. Kemudian daripada situ saya lakukan ringkasan terhadap temu bual. Kemudian saya bentukkan matriks untuk melihat faktor-faktor terhadap yang mempengaruhi. Kemudian daripada situ saya akan menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan audit di Institut Latihan Awam. Kaedah analisis yang menggunakan analisis kandungan tadi, slide seperti sebelumnya tadi, telah menjawab sebenarnya objektif yang pertama, iaitu mengenal pasti faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan audit bangunan di INSPEN. Kalau kita lihat melalui interview tadi, kita telah dapat mengenal pasti lebih kurang 13 faktor yang mempengaruhi. Manakala melalui literature review, kita dapat menyenaraikan kedua-duanya sebanyak 22 faktor yang bermula daripada komitmen pihak pengurusan, polisi dan manual, peruntukan kewangan, kompetensi, kemahiran, pengetahuan dalam bidang-bidang teknikal, keadaan fizikal dan sebagainya. So daripada 22 faktor yang kita telah kenal pasti itu, kita dapat rumuskan kepada 13 faktor utama, iaitu komitmen pihak pengurusan, polisi, manual dan SOP yang disediakan, peruntukan kewangan, kompetensi, kemahiran dan teknikal, penguatkuasaan, pengurusan rekod, keadaan fizikal bangunan, latihan dan juga kesedaran pemahaman. So, analisis tersebut telah berjaya menjawab objektif pertama dengan menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan audit di bangunan INSPEN. Analisis selanjutnya adalah dengan menggunakan analisis penskalaan Likert. Analisis ini kita gunakan adalah untuk menentukan faktor kritikal ataupun faktor keutamaan dalam pelaksanaan audit bangunan INSPEN. Analisis ini menggambarkan darjah kefahaman responden yang bermula daripada skala 1 iaitu sangat tidak penting sehinggalah kepada skala 5 iaitu sangat penting. Kemudian kita menentukan purata, min ataupun skor bagi setiap elemen yang kita dah kenal pasti. So daripada 22 elemen yang telah kita kenal pasti itu, kita telah menggunakan kaedah ini dan penemuannya kita telah nyatakan seperti mana di jadual 5.6 untuk kedua-dua pihak iaitu ILA dan pihak JKR.
Seterusnya, kita cuba mengenal pasti faktor-faktor yang lebih kritikal dalam pelaksanaan audit bangunan di InSpan untuk kedua-dua kategori, iaitu ILA dan juga JKR. So, kita telah mengambil skala keutamaan yang sangat penting bagi kedua-dua kategori responden ini. So, daripada analisis tersebut, kita dapati pihak ILA telah menyenaraikan 5 faktor yang sangat penting dan sangat kritikal, iaitu komitmen pihak pengurusan, peruntukan kewangan, pengetahuan dalam bidang audit, pengurusan dan pematuhan garis panduan, juga pengurusan rekod bagi aset-aset sedia ada. Manakala bagi pihak JKR pula telah mengenal pasti 8 faktor kritikal utama dengan mengambil kira indeks keutamaan sangat penting, iaitu yang pertamanya adalah komitmen pihak pengurusan, pengurusan rekod, pengurusan kewangan, kompetensi kelayakan akademik bagi staf, pengurusan rekod, pengurusan rekod bagi pengurusan fasiliti dan juga latihan dan kemahiran. Sebagai rumusan bagi penemuan hasil kajian ini, hasil daripada temu bual dua kategori responden, iaitu ILA dan JKR, kita telah mendapati bahawa terdapat dua set keputusan yang berbeza. Perbezaan ini disebabkan oleh peranan kedua-dua kategori responden tersebut. ILA terlibat secara langsung dalam pengurusan aset, fasiliti dan penyelenggaraan, telah memberi pandangan dari perspektif pihak yang menguruskan kerja-kerja rutin penyelenggaraan. Manakala pihak JKR pula adalah pihak yang menguatkuasakan dan melaksanakan pemeriksaan audit terhadap bangunan-bangunan kerajaan. Jadi di sini kita dapat melihat perbezaan dari segi pelaksanaan kedua-dua kategori responden ini. Secara kesimpulannya, melalui rajah dan jadual yang disediakan di sebelah, kita telah mendapati bahawa terdapat 10 kategori kritikal, faktor kritikal utama, iaitu komitmen pihak pengurusan, pengurusan rekod, polisi dan manual, peruntukan kewangan, kompetensi kelayakan pihak-pihak yang menguruskan, kemudian pengetahuan dalam skop audit, penguatkuasaan dan pematuhan garis panduan, pengurusan rekod bagi aset-aset sedia ada dan pengurusan fasiliti, juga latihan dan kemahiran. Dari 10 faktor yang disenaraikan ini, terdapat 3 faktor yang memberi persamaan di antara ILA dan juga JKR, iaitu kedua-dua JKR dan ILA berpendapat bahawa komitmen pihak pengurusan, peruntukan kewangan yang ditetapkan serta pengurusan rekod aset sedia ada adalah merupakan faktor-faktor kritikal dan perlu diberi perhatian dalam pelaksanaan audit bangunan. Dalam proses menyiapkan kajian kes ini, terdapat beberapa limitasi atau masalah yang telah dihadapi oleh pengkaji. Limitasi kajian ini berkemungkinan boleh menyebabkan kurang ketepatan terhadap analisis data yang dibuat. Kalau kita lihat dari segi skop dan kajian, saya telah menggunakan InSpan sebagai kes kajian. Data yang diperolehi daripada temubual bersama InSpan mungkin tidak dapat mewakili keseluruhan ILA. Yang keduanya adalah berkenaan dengan kekangan maklumat. Untuk makluman pihak panel, responden yang saya temubual untuk ketiga-tiga ILA kurang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam bidang melaksanakan audit. Jadi data temubual itu mungkin mempengaruhi ketepatan dari segi faktor-faktor yang dikemukakan. Kemudian masa yang terhad, kajian ini hanya mengambil masa lebih kurang 4 bulan sahaja untuk menyiapkan kajian, dan dalam tempoh tersebut juga terdapatnya arahan pergerakan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan disebabkan oleh pandemik COVID-19, dan disebabkan itu banyak data-data tidak dapat dikumpul di sepanjang proses tersebut. Kemudian yang terakhir sekali, saya melihat kepada bahan rujukan daripada literature review yang telah kita dapat. Saya dapati kurang kajian dilakukan terhadap faktor-faktor audit bangunan. Jadi di sini literature review yang saya terima adalah, yang saya dapati adalah sangat terhad untuk menyokong kajian saya. Untuk sumbangan kajian, kita melihat dalam dua sumbangan utama, iaitu dalam bidang ilmu
dan juga pihak yang berkepentingan. Dalam bidang ilmu, kajian ini telah membuktikan bahawa teori-teori audit yang ada sebenarnya adalah selari dengan penemuan di lapangan. Melalui kajian ini, elemen utama pelaksanaan audit dapat ditentukanlah, iaitu dengan menyenaraikan faktor-faktor yang terlibat dalam pelaksanaan audit. Kemudian kita melihat kepada pihak yang berkepentingan, iaitu ILA khasnya. Dengan kajian ini, ia dapat merancang untuk penambahbaikan terhadap sistem pengurusan aset dan fasiliti sedia ada yang lebih baik dan berkesan. Kemudian bagi pihak berkuasa pula seperti JKR, kajian ini secara tidak langsung memberi gambaran yang jelas terhadap perkara-perkara yang perlu mereka lakukan untuk memastikan audit bangunan dapat difahami dan seterusnya dilaksanakan. Penemuan daripada kajian ini, saya mencadangkan beberapa penambahbaikan untuk dilaksanakan. Yang pertamanya adalah mewujudkan pengkalan data, iaitu dengan mengadakan sistem pengurusan aset berkomputer CMS bagi tujuan penyimpanan data dan analisis. Kemudian membangunkan polisi berkaitan dengan pengurusan aset, penyelenggaraan dan audit bagi menentukan hala tuju dan perancangan yang lebih baik dan strategik. Faktor seterusnya, cadangan seterusnya adalah dengan mencadangkan agar pihak pengurusan memberi komitmen yang jelas untuk menentukan hala tuju, pengurusan aset, fasiliti dan juga penyelenggaraan. Latihan dan kemahiran pula perlu diberi penekanan yang tinggi dalam menjayakan audit bangunan ini, iaitu kursus-kursus kemahiran di dalam bidang teknikal dan pengurusan audit perlu dilaksanakan bagi memberi kefahaman yang lebih jelas kepada pihak pengurusan aset dan fasiliti di ILA. Yang terakhir sekali adalah pemantauan dan penguasaan. Taklimat dan kesedaran dari semasa ke semasa perlu diberikan di samping penguatkuasaan pelaksanaan audit ke atas semua bangunan kerajaan amnya dan bangunan ILA khasnya. Secara kesimpulannya, objektif pertama iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan audit di bangunan ILA telah dapat dikenal pasti, di mana pihak pengurusan ILA dan JKR perlu memastikan faktor-faktor ini difahami untuk memastikan audit bangunan dapat dilaksanakan dengan terancang dan sistematik. Secara kesimpulannya, terdapat 22 faktor yang mempengaruhi tahap pelaksanaan audit di ISPEN, iaitu bermula daripada pihak komitmen pihak pengurusan sehinggalah kesedaran dan pemahaman. Sebagai kesimpulan dan rumusan, objektif kedua iaitu faktor-faktor kritikal yang mempengaruhi pelaksanaan audit di bangunan ILA telah dapat ditentukan. Ini adalah merupakan faktor-faktor yang sangat penting diberi perhatian untuk memastikan audit dapat dilaksanakan. Daripada kesimpulan ini, kita dapati ada 10 faktor utama yang telah dikenal pasti oleh JKR dan juga ILA, di mana daripada 10 faktor kritikal tersebut kita telah dapat menentukan 3 faktor utama yang menjadi kesamaan di antara JKR dan ILA, iaitu komitmen pihak pengurusan, peruntukan kewangan yang ditetapkan serta pengurusan rekod. Sekian pembincangan saya pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua panel, iaitu Dr. Izran dan Dr. Shouting.